Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memberkati majlis kita malam ini, insyaAllah kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Abdul Rani Muhammad Daud, yang di-Ketua PAS Bangsa Maju, yang saya kasihi Haji Muhammad Noh, pengurusi Ashabikun Malaysia, Setiausaha Ashabikun Malaysia, dan bekas mantan Pesuruhjaya PAS Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, yang dikasihi tuan-tuan dan perempuan yang dapat hadir malam ini, alhamdulillah, syukur kita dapat kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat melapangkan masa untuk majlis penerangan kita, majlis ramah mesra untuk pilihan raya. Jadi calon kita insya-Allah akan datang sebentar lagi, dan kita tunggu lagi ketua Parti Bersatu, insya-Allah mereka akan datang sekejap lagi. Jadi alhamdulillah, pada jiran-jiran yang berdekatan dengan kami ini, kami jemput datang malam ni kerana hari ini kita akan memberi penerangan daripada pimpinan kita berkenaan dengan hala tuju perjuangan parti kita dan gerak-gerak kerja yang sepatutnya kita buat. Kerana kita sebagai pengundi, kita kena perlu tahu apa parti yang kita akan pilih 19 hari bulan nanti. Kita tak boleh kita bantai saja. Kata bantai lah, lantak lah, nak cakap kasarnya macam tu tak elok. Sebab apa yang kita undi pada 19 hari bulan nanti akan memberi kesan untuk 5 tahun yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang yang berdekatan dengan kami jemput supaya kita dapat penerangan sikit sebanyak. Tidak semestinya menyetujui 100% apa yang kita terangkan, tetapi tuan-tuan boleh jadi bahan untuk membuat pertimbangan yang sewajarnya untuk mengundi pada 19 hari bulan hari Sabtu yang akan datang, lagi 2 hari. Jadi maklumat-maklumat tu kita perlu banyakkan supaya kita dapat memilih yang betul, apa yang betul untuk masa depan kita. Dan anak-anak muda juga, anak-anak muda yang ada di dalam kampung kita ini, kami jemput datang dengan segala hormatnya, kerana anak-anak muda perlu mengambil berat tentang mengundi ini. Kerana apa juga kesan-kesan yang berlaku akan datang adalah keputusan yang kita dapat akan memberi kesan-kesan selama 5 tahun untuk sampai masa mengundi yang akan datang. Jadi maknanya kita tak boleh ambil perkara ni sambil lewa. Kadang-kadang ada orang berpendapat, tak apalah, undi ni bagilah orang lain, saya tak payahlah. Tak apa, itu cakap tu tak betul. Kerana apa juga kesan yang berlaku di masa akan datang selepas pilihan raya nanti melibatkan semua orang. Sama ada orang yang minat mengundi ataupun orang yang tak minat mengundi, semuanya akan terlibat. Polisi-polisi yang akan dibuat oleh kerajaan akan melibatkan semua orang. Jadi oleh kerana itu saya menyeru supaya anak-anak muda
datang, dengar apa taklimat-taklimat penerangan yang akan diberikan oleh penceramah kita, supaya kita dapat memberi pertimbangan yang wajar, yang matang sebelum kita mengundi besok. Jadi saya rasanya tak perlulah nak memanjangkan mukadimah, kerana kita ada 4 penceramah hari ini. InsyaAllah mereka akan memberi penerangan sebaiknya. InsyaAllah kita dengar dengan elok, InsyaAllah. Jadi untuk yang permulaan ini saya jemput Ustaz Abdul Rani yang di-Pertua PAS Wang Semaju untuk menyampaikan ceramah dia. Silakan. Dah makan. Yang mengalukan kehadiran kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa nasarahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Fadil Ustaz Haji Zainal Abidin bin Nafi, yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nur bin Muhammad, Setiausaha Sidang As-Sabiqun Parti Islam se-Malaysia PAS, yang dikasihi Tuan Rizal, Ketua Bahagian Bersatu Wang Semaju, Ketua-Ketua Cawangan, Ahli Jawatankuasa PAS Kawasan Wang Semaju, Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Ahli Jawatankuasa Bersatu Wang Semaju, Muslimin Muslimat, hadirin hadirat, dan seluruh penduduk Kampung Setiajaya, adik kakak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang hampir kepada PRU yang ke-15, kita melangkah semakin hampir kepada tarikh 19 November, hari penentuan dalam fenomena ataupun geografi politik negara kita. Kita berhadapan dengan satu pilihan raya yang sangat penting kepada negara kita untuk mengangkat maruah dan membina satu bangsa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya pilihan raya PRU yang ke-15 ini
mesti menjadi satu kesedaran kepada semua rakyat Malaysia, khususnya di kampung Setiajaya ini, tentang cananya kita terhadap tanggungjawab kita untuk mengundi pada 19 hari bulan ini. Dan saya rasa orang yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini merupakan orang yang kasih dan cakna kepada negara kita. Betul tak tuan-tuan? Betul. Takbir. Allah. Kalau kita tak cakna dan kasih kepada negara kita, mungkin malam ini kita duduk di rumah, ataupun kita akan buat kerja lain tanpa memikirkan apa yang akan berlaku ke dalam negara kita. Tuan-tuan sekalian, kita berpilihan raya untuk memilih kerajaan, bukan sekadar untuk kita memilih pemimpin politik ataupun yang berhormat semata-mata. Tugas kita berpolitik ataupun mengundi pada tahun ini, pada hari yang ke-15 ini, kita nak memilih sama ada kerajaan ini kerajaan yang boleh membangunkan rakyat, menjaga agama, ataupun kita memilih satu kerajaan yang akan membiarkan rakyat ataupun yang akan membawa satu musibah kepada negara dan agama kita. Tuan-tuan kena ingat bahawa kerajaan yang dipilih adalah berdasarkan kepada parti-parti yang menang. Tuan-tuan, yang pertama saya nak memaklumkan kepada tuan-tuan sekalian, kita berhadapan, di hadapan kita ini adalah antaranya 4 gabungan parti politik yang besar. Yang terkena dahulu adalah Barisan Nasional, yang dalamnya ada UMNO, MCA dan MIC. Kenal tuan-tuan? Kenal tak kenal ni? Alhamdulillah. Yang kedua, Parti Harapan, yang nama dia Harapan saja. Yang ada dalam tu adalah PKR, DAP dan Amanah. Kenal tuan-tuan? Kalau tak kenal, saya buat kenal sikit hari malam. Yang ketiga yang besar, yang baru keluar, GTA, ada kat tanding Dewasa Maju, Gerakan Tanah Air, ataupun lambang dia macam mana tuan-tuan? PA, ya. PA titik 3. PA tu titik 3. Kalau PA titik 1 tu titik F, turut jauhi. Ya. Pejuang, ya. Dan yang keempat yang terbesar yang kita berhimpun pada malam ini, iaitu Perikatan Nasional, yang dalamnya ada PAS, ada Persatu dan Gerakan. Kenal tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita memilih parti ini, dan kerajaan yang terbentuk dia akan berdasarkan pada parti yang memerintah. Apa yang telah berlaku tuan-tuan? 60 tahun Barisan Nasional telah memimpin negara kita. Kita akui banyak kemajuan, dan kita terpaksa akur juga. Terdapat juga keabaian dan kecuaian dalam mereka melaksanakan amanah ini, sehingga kan rakyat merasa sukar untuk dipercayai kerana beberapa kes yang berlegar dalam kalangan pemimpin-pemimpin mereka, khususnya dalam kes-kes rasuah yang telah pun ada disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman, dan masih ada lagi yang menunggu giliran. Betul tak tuan-tuan? Kita akui ada kelebihan, tetapi kita kena sedar juga ada beberapa kelemahan yang kita kena tengok. Dan yang kedua tuan-tuan, Parti Harapan. Saya nak beritahu tuan-tuan,
Parti Harapan ini dalamnya ada PKR, dalamnya ada DAP, dan dalamnya ada amanah. Siapakah yang paling berkuasa dalam Pakatan Harapan ini, tuan-tuan? DAP, tuan-tuan. Hari ini DAP ni depan mula-mula dia baik. Masa dia lemah, dia berkawan dengan kita. Tapi bila dia dah mencengkam kekuasaan dia, waktu itulah dia akan menggigit dan akan mengoyak dan mencari pelbagai perkara dalam negara. Betul tak, tuan-tuan? 22 bulan satu mimpi ngeri kepada rakyat Malaysia. Apa yang mereka tak kata, apa yang mereka tak buat, sentuh perkara agama, bukan main-main lagi, tuan-tuan. Sentuh perkara bangsa, bukan main-main lagi mereka buat. Sehingga kan kita terpaksa bangun seluruh rakyat Malaysia yang hampir berjuta lebih di dataran merdeka untuk bangkit melawan kehendak mereka untuk meretapasikan Aisyah. Sehingga rakyat bangun sebab melihatkan betapa bahaya yang akan menimpa sekiranya kita tidak bangun. Alhamdulillah, apabila kita bangun dan beberapa parti politik memikirkan betapa besarnya mudarat DAP ini, akhirnya kita bergabung dan terbentuknya sebuah kerajaan Perikatan Nasional. Inilah bahayanya DAP, tuan-tuan. Alhamdulillah kita sedar, tetapi sakit itu masih terasa lagi pada hari ini. Paling simple dan paling mudah, kita bercakap untuk hal agama kita. Paling mudah kita nak faham ada perkara aurat je tu, sikit je. Dalam kalangan pemimpin yang sedar kepada kepentingan menjaga aurat khususnya, kita cadang pramugari tutup aurat. Apa pemimpin DAP kata apa? Orang yang nak mencadangkan supaya pramugari ni tutup aurat, dia kata orang ni kurang akal. Apa maksud kurang akal, tuan-tuan? Gila lah tu. Dia boleh kata kita yang nak mempertahankan menutup aurat, dia pun gila. Itu perkara yang simple pun mereka boleh main-main dan mereka boleh bersungguh untuk menentang kita. Tak kira lagi isu yang banyak, isu bawa Abu Jimping balik ke Malaysia. Tak lebih daripada itu, hari ini kita nampak tak payah benda besar-besar pun. Hari kemerdekaan, kita nak mengangkat dan menjulang pejuang-pejuang kemerdekaan sepatutnya. Tapi apa DAP buat? Dia bariskan Parti Komunis Malaya dalam satu barisan pejuang kemerdekaan. Ingat, tuan-tuan? Ke tak ingat? Nampak 22 bulan dia boleh berani mencabar kita. Kenapa mereka berani? Sebab mereka adalah abang besar dalam Pakatan Harapan. Tuan-tuan kena ingat, walaupun dalam Pakatan Harapan ini ada PKR, ada amanah, tetapi siapa yang mempunyai kuasa yang besar dan suara yang kuat? Suara yang besar dan kuasa yang kuat, siapa dia? Ini kena sedar. Ya? Parti Amanah, kawan-kawan kita juga. Ya? Yang terkini apa, tuan-tuan? DAP boleh ambil kerusi amanah untuk bertanding. Tukar kursi itu kursi amanah di Kedah. Ambil calon daripada DAP, letak kat situ je. Dan pimpinan amanah marah, bantah. Apa jadi pada pimpinan amanah, tuan-tuan? Dilucutkan jawatan dia sebagai ketua amanah dalam negeri Kedah. Sebab apa? Mereka lawan siapa? Abang besar mereka, iaitu DAP. Saya, tuan-tuan,
Bukanlah saya nak bercerita malam ni berkenaan dengan DAP ni, bukan minat sangat pun, tak berminat pun. Tetapi saya nak bercerita tentang bahayanya kalau anak-anak muda tak tahu perkara yang sebenar, tak tahu di mana musibah. Dia bukan main-main untuk kita memilih parti politik. Sebab kerajaan yang dibina, yang menguasai kerajaan itu adalah pemimpin parti politik. Dan kita kena tahu dalam parti politik itu siapa yang paling dominan, yang boleh menentukan dasar dan hala tuju negara. Jadi tuan-tuan, walaupun rakyat kita ramai dah sedar betapa sengsaranya hidup 22 bulan, tetapi kita bimbang tentang sikap orang-orang Melayu. Kerana apa? Orang-orang Melayu ni selalunya seperti mana Tun Mahathir sebut, apa dia? Mudah lupa. Melayu mudah lupa. Tetapi Parti Perikatan Nasional itu kita tahu lepas PRU atau PRN Melaka dan Johor, kita melihat bahawa sokongan yang agak merudum, yang terpalit kepada Pakatan Harapan. Betul tak tuan-tuan? Kita rasa macam seronok. Tetapi tuan-tuan, kena ingat ini PRU. Ya. Pakatan Harapan ini bukan biasa-biasa dia punya kerja dia. Dan bukan biasa-biasa dia punya dana dia. Betul tak tuan-tuan? Pemimpin parti politik lawan mereka supaya orang nampak imej yang buruk kepada parti lawan. Walaupun benda itu fitnah, dia akan jalan dulu. Sebab dalam tempoh pilihan raya, kita bukan senang-senang nak buat sidang ataupun nak menghadiri mahkamah. Kes berlaku ni lama tuan-tuan. Nak boleh jatuh kes, makan tahu baru habis kes. Tapi tak ada masalah bagi mereka. Buat fitnah dulu, lepas tu kita kira kemudian. Betul tak tuan-tuan? Pada PRU yang ke-14, PAS telah menjadi mangsa tuduhan mereka 90 juta ambil daripada UMNO.
Pelik sungguh tuan-tuan. Pas lawan UMNO bagi duit 90 juta, lawan UMNO pula. Mana ada politik gila macam tu. Tapi dia boleh buat fitnah macam tu. Akhirnya terbukti tidak ada satu sen pun dana yang masuk ke dalam akaun PAS sebanyak 90 juta. Tak ada. Dan tahun ni dia buat isu lain pula. Dia bawa isu, katanya Menteri Kasar Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, meluluskan beberapa peruntukan dalam category government. Parlimen dah bubar, tiba-tiba menteri keluar bajet lagi untuk luluskan projek. Ini cerita fitnah yang mereka buat. Kita nafikan, tapi dalam masa 2 minggu ini tuan-tuan, dia dah sebarkan fitnah tersebut. Akhirnya orang yang tidak faham akan terikut dan percaya. Dan inilah modus operandi yang mereka laksanakan. Sama tak tuan-tuan yang di RU14 dengan RU15? Sama tak? Sama. Inilah kerja yang mereka buat. Mencananya sama. Saudara Rafizi itulah. Cerdik tapi tidak ada akal. Belajar cerdik tapi iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala nipis sangat pada Allah. Tidak takut kepada Allah. Berani mereka buat fitnah. Fitnah ni memang tidak rasa tuan-tuan. Buat dosa fitnah ni dia tak rasa apa-apa. Seronok Tapi jangan main dengan dosa fitnah. Sebab dosa fitnah melibatkan dosa sesama manusia. Mana mungkin kita boleh meminta ampun kepada manusia. Orang yang telah percaya dengan fitnah yang kita buat, kita boleh minta ampun kepada mereka sebelum kita mati. Bahaya tuan-tuan. Tetapi bagi orang yang tidak memikirkan tentang dosa, dia tak fikir benda tu. Pernah dulu, sama juga modus operandi yang dulu sama juga. Nurul Izzah pada pilihan raya berapa dulu? 13. Pernah memfitnah 13. Memfitnah Raja Nongcik Wasudi lawan. Fitnah juga. Masa pilihan raya pernah isu tu. Tapi lepas pilihan raya terbukti fitnah tersebut salah, benar. Memang berlakunya fitnah. Dan akhirnya dia kata apa? Saya minta maaf, saya terkhilaf. Senangnya tuan-tuan. Nampak? Tapi dosa tu berlaku tak? Berlaku. Inilah permainan kotor politik PKR yang dibawa oleh saudara Rafizi Ramli. Saya terpaksa cerita malam ni tuan-tuan. Sebab kita tengok, kita berpolitik sebenarnya, kita nak membawa solusi kepada rakyat. Kita nak fikir bagaimana untuk kita membangunkan kampung kita. Bagaimana untuk kita membangunkan rakyat kita. Bagaimana untuk kita membangunkan negara kita. Bagaimana cara untuk kita menjaga agama kita. Jadi di situlah parti-parti politik dia akan membawa janji-janji ataupun manifesto. Supaya rakyat memilih parti berdasarkan manifesto dan juga latar belakang calon. Barulah betul-betul pertandingan ataupun perlawanan politik. Macam kita lawan bola. Lawan bola bukan kita sepak kaki orang, tetapi kita menggunakan skill ataupun kemahiran yang kita ada bagi menghasilkan gol dan mencapai kemenangan. Itulah perlawanan sebenar dalam padang bola sepak. Tetapi apa yang berlaku dalam PKR ini, dalam Pakatan Harapan khususnya, PKR, itulah kerja yang mereka buat. Dan kita yakin tuan-tuan, walaupun pemainnya adalah PKR, tetapi dalam di belakangnya siapa dia tuan-tuan? DAP. Inilah bahaya tuan-tuan. Yang menjadi penari di depan PKR, yang programmer belakang adalah DAP. Itulah hari ini DAP tak jawab lagi apa yang Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sebut, bahawa DAP ni ada komunis dan membawa ajaran komunis tersebut. Mereka tak jawab dan tidak menafikan. Dituduh benda lain pula. Dia tahu dia berani nak jawab. Sebab apa? Benda tu berlaku. Ideologi itu masih ada. Apa tak berlakunya tuan-tuan? Tiba-tiba buat balik debu, abu cempeng. Tak ada penting pun. Tetapi kenapa orang ada semangat macam tu? Sebab ada
ideologi dan kefahaman. Baik. Jadi inilah poin pertama saya nak beritahu pada sidang hadirin muslimin muslimat yang hadir pada malam ini. Kita bukan dengki dengan parti politik yang lain, tetapi kita memikirkan musibah yang telah berlaku. Ya. 22 bulan kita merana, tuan-tuan. Ya. Kita sedih. Kenapalah negara kita begitu sukarnya, betapa seksanya. Nak buat bajet semua dia kata duit tak ada, duit tak ada. Apa yang mereka buat? Mereka tubuhkan tabung harapan. Betul tak, tuan-tuan? Kolek duit. Tiba bila kita dah bertukar Parti Perikatan Nasional, berbilion-bilion Tan Sri Muhyiddin Yassin berbelanja untuk kebajikan rakyat. Ada dua, ada pula duit. Sebenarnya tak ada duit tu siapa cakap? Mereka berlakon je tak ada duit. Tuan-tuan, inilah bahayanya. Dan paling bahaya sekali bila menang kementerian yang paling besar sekali, yang paling penting dalam negara. Kementerian apa, tuan-tuan? Kewangan. Bagaimana Kementerian Kewangan kita boleh bagi kepada orang bukan Islam? Bagi pula pada DAP. Oh, ni bahaya. Sebab itu saya cerita bahawa dalam Pakatan Harapan yang paling besar sekali parti apa? DAP. Itu dia boleh demand untuk jawatan Menteri Kewangan. Kalau tak dia ambil orang lain Menteri Kewangan, tapi dia nak, sebab itu kementerian yang penting. Ini, tuan-tuan, kita kena ingat. Jadi, tuan-tuan, saya mengharapkan tuan-tuan yang hadir pada malam ini sampaikanlah perkara ini pada anak-anak kita supaya jangan memilih Pakatan Harapan. Boleh, tuan-tuan? Kalau yang ni selesai, insya-Allah kita boleh menang Perikatan Nasional di masa maju ini dan di peringkat nasional, insya-Allah. Yang kedua, poin saya nak masuk berkenaan dengan isu-isu setempat. Tuan-tuan sekalian, kita Parti Perikatan Nasional, kita ada PAS, ada Bersatu dan kita ada Gerakan. Dan kita bersama-sama untuk membangunkan rakyat dan membangunkan negara kita. Antara perkara yang kita nak perjuangkan adalah kita nak mengangkat martabat rakyat. Antara perkara besar yang kita nak cuba bawa adalah untuk kita nak membangunkan isu-isu yang berada dalam kampung-kampung ataupun yang berlaku dalam sekitar Wangsa Maju ini. Antaranya kita masih lagi dibelenggu dengan masalah tanah, khususnya di Kampung Sriwijaya malam ni. Saya, Kampung Sriwijaya ni adalah sangat dekat dengan saya. Sebab inilah cawangan pertama saya, cawangan PAS ya. Bukan cawangan lain. Cawangan PAS yang pertama saya duduk setelah saya berkhidmat di Kuala Lumpur ini. Inilah cawangan pertama saya, cawangan PAS Sriwijaya. Depan saya ni semuanya otak-otak saya belakang ni. Mereka ni sangat banyak berjasa pada saya. Mereka lah yang banyak mendidik dan mentarbiah saya. Dan mereka lah yang telah membangunkan saya sampai tahap ini. Ya. Dan antara Kampung Sriwijaya ni, tuan-tuan, bila kita selidiki dah berpuluh tahun, kita ni sebenarnya adalah orang yang meneroka tanah ini. Betul tak, tuan-tuan? Puluhan tahun kita membangunkan tanah ini. Tetapi kerana kita tidak diberikan peluang, ataupun peluang tersebut tidak dapat diberikan kepada kita untuk meletakkan satu status pemilikan tanah, akhirnya kita terombang ambing seperti mana yang berlaku pada hari ini. Sepatutnya, kalaulah kita ni mempunyai kerajaan yang prihatin, sepatutnya tanah-tanah ini sudah ada pemilikan yang tetap kepada orang yang meneroka. Betul tak, tuan-tuan? Saya nak membawa bukti bahawa dalam PAS kita terkenal dengan kerajaan yang suka beri tanah kepada rakyat. Tuan-tuan ingat Kelantan bila dia menang, apa dia buat? Dulu menang, mula-mula menang dulu,
bagi tanah pada rakyat. Buka tanah kosong, bagi tanah pada rakyat. Ada kat Kuala Kerai tuan-tuan, ya, nama kampung tu Sungai Pas, tuan-tuan. Pernah pergi? Sebab kampung itu dibuka oleh Kerajaan Pas. Saya pun pelik agak kenapa nama Pas. Rupanya kampung tu dibuka oleh Kerajaan Pas. Nama dia Sungai Pas. Sama juga dengan Kerajaan Terengganu. Dapat kerajaan, mereka bagi tanah. Sama juga dengan Kerajaan Kedah, bagi tanah kepada rakyat. Kenapa bagi tanah? Itu adalah maruah kepada kita. Dan inilah benda yang penting yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan PAS bila kita menang, ya? Dan kita di Wan Semaju ini banyak perkara yang berkait dengan tanah. Dan kita menyatakan komitmen kepada sahabat-sahabat kita di Kampung Setia Jaya. Kita akan bersama-sama dengan perjuangan rakyat ataupun penduduk di kampung ini untuk memiliki sesuatu yang berharga, yang bernilai kepada rakyat ataupun penduduk di Setia Jaya ini. Perjuangan mereka panjang dan kita akan bersama-sama dengan perjuangan mereka. Boleh tuan-tuan? Boleh. InsyaAllah, ya. Sebab kuasa tanah ni diberkait dengan kuasa politik. Kalau Yang Berhormat ada di sini, dia bersama-sama dengan tuan-tuan memiliki semangat perjuangan sama dengan tuan-tuan, insya-Allah ada kebaikan dan ada cahaya di hadapan, insya-Allah. Tapi kalau yang kita pilih itu Yang Berhormat, dia tak fikir kita ni, lebih-lebih lagi dia datang tengok kampung kita, ya ini kampung setinggan, sepatut kena keluar awal lagi. Betul tak tuan-tuan? Tu bahaya. Dia akan datang tengok, ni setinggan ni, setinggan mana ada hak kat sini, you duduk tempat lain lah, you setinggan kan. Oh, nampak? Orang yang faham, yang cakap kita ni duduk setinggan adalah orang yang tidak memahami perjuangan. Betul tak tuan-tuan? InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan rakyat di Setia Jaya ini. Dan doakan semoga yang terpilih di Setia Jaya ini dan yang terpilih calon di Wan Semaju ini adalah dari Perikatan Nasional, iaitu Ustazah Nuridah binti Muhammad Saleh, insyaAllah. Baik tuan-tuan, jadi seterusnya banyak lagi perkara-perkara yang berkait di Wan Semaju ini. Dan insya-Allah kita bersama-sama dengan rakyat kita, parti kita baik bersatu, baik PAS, ya. Kita akan bersama-sama memperjuangkan nasib-nasib rakyat, ya. Sebab kita bukan cakap kosong, sebab kita tunjukkan bukti yang hidup. Saya cerita bab tanah tadi sebab kita dah tunjuk bahawa PAS merintah di Kelantan, merintah di Kedah, merintah di Terengganu, memang kita bagi tanah. Betul tak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak percaya, cek. Boleh semak di Terengganu, semak di Kedah, semak di Kelantan apa mereka buat. Tanah Rizal Melayu yang paling banyak di mana? No, di Kelantan. Mereka tak gadaikan tanah, mereka jaga hak rakyat. Betul tak tuan-tuan? Jadi kita bercakap atas fakta yang telah berlaku dan contoh hidup dan bukti yang benar, ya. Sebab kita nak contoh bukti kat Kuala Lumpur sebab kita tak menang lagi. Kita buat contoh mana yang dah berlaku. Sama juga dengan Parti Bersatu. Parti Bersatu contohnya Tan Sri Muhyiddin Yassin naik jadi Perdana Menteri tanpa manifesto, tetapi melaksanakan kerja dengan tip-top dan baik, ya. Kita di antara negara yang terkenal ataupun yang terbaik dalam pengurusan pandemik COVID-19. Ini adalah fakta. Betul tak tuan-tuan? Kita tengok orang dah bagi vaksin, kita cepat baik berbanding dengan negara-negara lain lambat bagi vaksin, kita selamat cepat. Sebab apa? Kebijaksanaan pemerintahan Perikatan Nasional pada waktu itu yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, itulah sedikit. Kita dah panjang ni, ya. Sebab malam ni sebab balik kampung sendiri, relax sikit, ya. Walaupun saya bukan duduk kampung, tetapi ini saya sangat rapat dengan kampung ini, ya. Jadi bila apa-apa yang berlaku di kampung saya ni dekat dengan kita, ya. Sebab inilah nilai yang ada pada kita, ya. Jadi marilah sama-sama tuan-tuan kita berjuang untuk perkara ini. InsyaAllah kita bersama untuk memenangkan Parti Perikatan Nasional yang pastinya akan memberi manfaat kepada seluruh rakyat, baik
yang berbangsa Melayu, baik yang berbangsa Cina, baik yang berbangsa India, kita akan bersama-sama dengan mereka. Kita PAS Dewasa Maju ini tuan-tuan, kita bukan buat khidmat kepada kaum ataupun bangsa kita saja. Kampung Li Kuan Chuan, Li Kuan Chuan ya, teman. Kita pergi. Sana pun kampung, ya. Sana pun kampung. Mereka pun susah macam kita juga. Ya. Duduk dalam keadaan yang susah, ada juga susah. Kita bantu, cari jalan untuk bantu mereka. Ya, kadang tu ada yang duduk lima beradik, ya, yang lain semua OKU, yang seorangnya yang tak apa AKU yang jaga adik-adik dia. Rumahnya sangat dhaif tuan-tuan. Susah juga. Jadi kita pun tengok, Allahu Akbar, ya. Perlu dibantu. Jadi insya-Allah inilah hasrat kita. Kita nak menggunakan kuasa dan mandat yang diberikan oleh rakyat sekiranya dapat pada 19 November ini untuk kita pulang balik khidmat yang terbaik kepada rakyat Dewasa Maju, khususnya insya-Allah di Kampung Setia Jaya ini. Baik tuan-tuan, insya-Allah mari kita bekerja keras memastikan semua keluar mengundi dan memenangkan Parti Perikatan Nasional yang calonnya Ustazah Nuridah binti Muhammad Saleh, nombornya nombor 5. Give me 5, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Nasional. Takbir. Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Abdul Ghani telah memberi penerangan begitu jelas dengan kita supaya kita faham fokusnya tadi itu kepada Pakatan Harapan, ya. Pakatan Harapan, bukan Perikatan Nasional. Jadi saya nak tambah sikit rencahnya. Warna yang paling kita takut warna merah, betul tak? Jadi merah ni kalau kat mana-mana kita jumpa bahaya. Lampu merah bahaya. Kalau pergi hospital, kalau masuk wad warna merah pun bahaya kan? Betul? Jadi kalau dalam pilihan raya warna merah pun bahaya. Jadi bendera dia tu menunjukkan betapa bahayanya. Lembu pun marah. Lembu pun takut. Dia kejar lah warna merah tu. Jadi satu poin yang saya nak tambah, kenyataan yang dikeluarkan oleh tim bekas Timbalan Pengurusi DAP Malaysia lah. Apa namanya? Bengali siapa nama? Ingat tak? Karpal Singh. Apa dia cakap? Dia cakap langkah mayat saya dulu sebelum nak laksanakan Islam di Malaysia. Itu kenyataan yang dikeluarkan dari Karpal Singh. Dan kenyataan KPIC ini tidak pernah dinafikan oleh pimpinan-pimpinan DAP. Itulah dia punya pendirian. Pendirian DAP yang menguasai Pakatan Harapan, itulah pendiriannya. Jadi bagaimanakah kita sebagai orang Islam boleh menyetujui perjuangan mereka yang sangat bahaya untuk Islam? Ya, itu sebagai rencahan tambahan. Jadi seterusnya saya menjemput dengan segala hormatnya saudara Muhammad Rizal daripada Parti Bersatu Malaysia. InsyaAllah beliau akan menyampaikan penerangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar semua? Baik. Walaupun dalam keadaan tadi tak hujan, inilah hujan rahmat. Ya, kita dapat bersama-sama pada malam ini
Ini adalah siri yang ketiga. Siri ketiga, mungkin keempat juga lah. Kita mengadakan ceramah kelompok untuk memperkenalkan calon dan juga Perikatan Nasional di Wangsa Maju. Lebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada pengurusi majlis, kepada YDP PAS Wangsa Maju, Ustaz Rani Abdul, kepada Haji Makno, dan juga pada hadirin sekalian, kerana bersama-sama pada malam ini untuk pecutan terakhir. Ya, kita hanya tinggal lagi 3 hari sebelum kita untuk membuang undi. Dan harapan saya, bukan parti harapan, tapi harapan kita Parti Perikatan Nasional untuk menobatkan calon kita P116 Ustazah Nuridah binti Mat Saleh menjadi wakil rakyat. Panjang umur dah sampai. Menjadi wakil rakyat di Wangsa Maju. Boleh semua? Boleh. Saya lebih suka macam ni lah. Okey, baik. Saya ingin menerangkan ataupun bercerita mengenai isu-isu yang berbangkit di Wangsa Maju. Semalam, isu mengenai tentang Perikatan Nasional. Hari ini, kebetulan kita berada di Kampung Siti Jaya, iaitu kampung yang sangat istimewa di dalam bandar. Tetapi ada sebuah kampung yang betul-betul tidak dipandang oleh masyarakat di mata pemimpin kita, khususnya dahulu, tentang kes-kes mengenai pemilikan tanah di Kampung Siti Jaya ini. Saya sendiri pernah berbincang atau berjumpa dengan mantan Menteri Wilayah Persekutuan, iaitu Tan Sri Anwar Musa pada ketika itu, ya, berkenaan tentang kes pemilikan tanah di Kampung Siti Jaya. Ini dulu ni. Apa yang berlaku sekarang ni, Kampung Siti Jaya ini, apabila kita membuat penyelidikan ataupun kita pun pernah berjumpa dan bercakap pada masyarakat di sini, kampung ini telah dibuka pada tahun 1975. Kalau saya silap, betulkan. 1975, dahulunya dikenali sebagai Bumi Hijau dan sekarang bertukar pada Kampung Siti Jaya. Tetapi pada ketika itu, kampung ini ialah di bawah PTG. Ya, bermakna pemilikan orang-orang kampung yang buka, dan kita pun sedia maklum pada ketika itu masyarakat kampung di sini adalah orang-orang yang tidak faham tentang pentadbiran kerajaan, bagaimana untuk mendapatkan geran ataupun mendapatkan pemilikan tunggal. Itu yang masalah. Dan apabila bercakap dengan mantan menteri, dia tak boleh buat apa-apa. Dia menyatakan pada saya, ini telah diserahkan kepada Kolej Star yang di belakang ni, sebab dia dah ambil alih. Tetapi kita tetap lawan. Kita tak nak bagi mudah kepada Kolej Star yang dimonopoli oleh MCA sampai hari ini, hingga dia nak ambil balik ke semua tanah-tanah yang berada di kawasan Kampung Siti Jaya menjadi milik mereka. Sehingga hari ini mereka tidak berani untuk mencabar kita. Sebab apa? Kita ada bukti, kita ada map yang besar, kita tunjukkan kepada menteri, kita tunjukkan kepada wakil-wakil calon, wakil-wakil penduduk, yang kampung ini sudah lama dibangun dan dia ada kampung-kampung penduduk yang masih wujud, yang generasi pertama yang berada di kampung ini. Saya pun pernah cakap dengan Encik Haji Rashid berkenaan perkara ini, dan ini perkara yang sangat serius. Apabila berjumpa dengan sahabat saya masa zaman kita PH, iaitu UMNO, Dato' BE cakap, Zal, apa yang kau kisah sangat pasal Kampung Siti Jaya ni? Saya bercakap dengan Dato' PE pada ketika itu. Itu kita sahabat. Apa yang Dato' boleh bantu saya sekarang ni untuk masalah Kampung Siti Jaya yang dah duk kecoh-kecoh
sampai nak panggil wartawan, sampai nak panggil JCB nak tolak apa semua. Ini semua apa cerita kita nak bantu. Sebab menteri ialah di bawah UMNO. Mereka sepatutnya bantu pada ketika itu. Kita ni sebagai ialah kita daripada Bersatu dan dia juga daripada UMNO, boleh bantu bawa usul kita ni kepada pihak menteri untuk dipertimbangkan tanah Kampung Setiajaya ini. Tapi tak tahu apa jawapan dia. Dia bercakap kita bantu. Sampai bila nak bantu tu? Sebab tu saya kata pada hari ini saya melihat manifesto dari pihak BN UMNO, iaitu membantu kampung-kampung yang bermasalah dan untuk di restructuring semula, distruktur semula untuk menjadi sebuah kampung yang membangun. Saya rasa manifesto yang dia duk cakap, yang 10 manifesto yang ada saya dah baca, Kampung Setiajaya ni saya rasa dia terlepas pandang. Dia bukan nak bantu masyarakat kampung, malah dia nak bantu masyarakat kampung belah daripada kampung ini. Dia tak boleh buat apa, dia suruh keluar, bagi kepada TAR College untuk uruskan. Ini tidak boleh berlaku. Lawan tetap lawan. Saya tidak akan benarkan MCA ataupun TAR College, siapa sahaja yang berada di pihak atasan tu, untuk mengambil tanah ini. Sebab ini tanah Melayu. Bukan semudah-mudah itu nak ambil dan halau orang-orang kampung di sini. Mana dia nak pergi? Bagi pampasan berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Tak berbaloi dengan rumah yang telah dibuat, infra yang telah dibuat. Contohnya nak bagi ke rumah kondo, apartmen, kan kononnya lah. Lepas tu kau kena bayar balik. Still kena bayar installment perlu kena bank. Bermakna membebankan juga rakyat, membebankan juga penduduk Kampung Setiajaya. Yang itu saya sampai hari ini saya masih menekankan, dan kebetulan hari ini kita berkempen di Kampung Setiajaya, dan saya nak ceritakan, nak beritahu kepada masyarakat Kampung Setiajaya, kita masih lagi berusaha untuk memastikan penduduk di Kampung Setiajaya mendapat hak masing-masing. Dan satu lagi perkara mengenai tentang Wangsa Maju. Saya melihat sepanjang kita berada dalam tempoh fasa selepas COVID-19 sekarang endemik, kita ada masalah sosial yang terlalu tinggi di Wangsa Maju. Laporan demi laporan masuk hari-hari ke dalam WhatsApp saya bersama dengan OCS, OCPD, bagaimana kita nak selesaikan masalah-masalah sosial di Wangsa Maju. Seperti maklum, Wangsa Maju ni sangat unik. Ialah hutan di bandar, rumah flat, ada rumah apartmen, yang mana kelas sikit ada kondo, tetapi kebanyakannya mereka adalah B40 yang duduk di rumah, satu rumah 2 bilik, 1 bilik air. Ada yang rumah, saya dipahamkan 1 bilik pun ada. Betul Ustaz? Ada juga. Ini bagi saya tidak sesuai lagi dah. Sebab semasa mereka membuat perumahan, pemaju buat perumahan, mereka tidak memikir ke adakah ini untuk orang bujang ataupun untuk orang yang sudah berkeluarga. Itu yang saya nampak sampai hari ini. Pemaju di wilayah Persekutuan sangat takut dan sensitif untuk menyentuh hal-hal berkenaan tentang bagaimana untuk menaik taraf rumah-rumah flat yang 2 bilik, 1 bilik menjadi rumah yang lebih baik 3 bilik, 2 bilik air yang berkeluasan 900 ataupun 600, 800 kaki persegi. Ini sangat susah, dan kita pastikan apabila calon kita, Kak Nuri kita, diangkat menjadi wakil rakyat P116 Wangsa Maju, perkara yang inilah yang akan kita pastikan supaya anak-anak kita, generasi kita ada rumah dan selesa. Kita memanglah, macam saya masih muda lagi, tapi orang tua yang ada depan-depan saya ni, anak-anak dia, mana dia nak pergi? Kampung Setiajaya Kota Gadai, mana nak pergi? Tapi saya na'udzubillah, kita nak kampung ni masih kesegap indah. Bagaimana kampung baru yang masih sampai hari ini
konflik, nak ambil alih lah konflik, nak naikkan taraf. Akhirnya dia hanya buat infra untuk kecantikan saja di bandar. Itu yang berlaku. Tapi saya beruntung sebab hari ini bersama-sama dengan masyarakat Kampung Siti Jaya, kita nak pastikan, dan suara saya bersama suara-suara wakil daripada masyarakat dan juga wakil calon kita, insya-Allah apabila kita menang dan kita berada di Putrajaya dan menteri-menteri kita adalah daripada kita, insya-Allah masalah Kampung Siti Jaya kita cuba selesaikan. Itu janji kita, insya-Allah. Ini sudah lama kes ni. Kita apa yang dahulu kita dahulukan. Berkenaan tentang, saya tengok tadi masalah sosial, itu masalah anak-anak muda. Manifesto yang telah disarankan oleh Tan Sri Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional menawarkan 1.5 juta peluang pekerjaan kepada anak-anak muda, kepada yang baru graduate dan tak tahu apa nak buat dari segi pekerjaan ataupun perniagaan. Banyak offer yang dibagi dan pun disampaikan. Tetapi kita mestilah menang. Kalau kita kalah, macam mana kita nak laksanakan manifesto yang ada sampai 234 manifesto, ada 10 tunjang utama, tidak dapat realisasikan kalau kita kalah. Kita tengok di Wangsa Maju, kita ada potensi untuk menang. Rekod dah ada. 2018 undi PAS kepada Wangsa Maju sekitar 13,000. Betul tak? 13,490 undi. Itu undi PAS dah memang confirm dah ada. Dan insya-Allah pada PR15 kita dah ada yang itu. Itu PAS, belum lagi bersatu. Bersatu kita pun ada juga undi kita yang dahulu kita bagi pada PH, kita ambil dan kita bagi pada PN, Perikatan Nasional. Dah makin tambah lagi. Dan kita perlu ingat, kita pun ada anak-anak muda kita yang tak tahu mana nak undi. Ini cakap terus serang, anak-anak muda memang tak faham apa itu parti. Mereka fikir parti ialah parti ke langit sana, pucuk bintang sana. Sekarang ni kita nak terangkan, sebab saya pun ada anak. Bila saya terang pada anak saya tentang parti, dia tak faham. Dia pun pening. Dia kata ini ada parti muda, ini PH, ini Perikatan Nasional. Ini apa benda semua ni? So mentaliti anak-anak muda dia pilih senang apa? Sebab dia tengok muda, dia pilih muda. Sebab saya muda, apa-apa dah tua, dia kata. So memang ambil yang muda. Sebab tu penerangan tu kepada anak-anak kita sangatlah perlu, supaya kita jangan terlepas pandang. Parti Perikatan Nasional ni tak semuanya tua. Semua pun muda-muda. Kita ada armada kita ada Sidkani muda, kita ada daripada apa ni, wanita PAS, kita ada juga daripada sahabat-sahabat kita yang masih lagi muda dan berkuat untuk meneraju parti kita. Sebab itu pada 19 Februari ni, bawalah anak-anak kita yang first voters, yang pertama atau kali kedua mengundi, undilah Perikatan Nasional. Kerana undi semua itu adalah sangat bermakna kepada calon kita, supaya kita pastikan kali ini kita nak bagi Kak Nuri menjadi wakil rakyat untuk Parlimen Wangsa Maju. Boleh? Boleh. Sebab kita dah cukup, kita dah jangan nak cuba-cuba. Dulu kita cuba, Barisan Nasional dah cuba, banyak sangat kes rasuah, kita dah tahu. Kemudian kita nak cuba PH, nak kononnya nak buat tsunami, kita nak terlingkupkan semua-semua tu, bagi peluang. Kita dah bagi 22 bulan, kita bagi pada mereka. Tengok apa yang tadi sama juga Ustaz tadi kata, macam-macam dia buat pada kita, sehingga Tan Sri Muhyiddin mendapat desakan, sehingga Tun Mahathir pada ketika itu mendapat desakan, dan untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan untuk bina satu parti yang baru. Saya nak cerita sikit kebetulan berkenaan tentang parti. Untuk makluman semua, Tun Mahathir pada ketika itu apabila didesak untuk melepaskan jawatannya dan diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin sendiri
Sebab kita dalam ketua-ketua bahagian kita diberi penerangan, sampaikan kepada masyarakat. Tan Sri Muhyiddin pada ketika itu telah pergi ke rumah Tun Mahathir untuk menyatakan jangan letak jawatan, kerana jawatan itu tetap kekal walaupun kerajaan telah bertukar. Sebab semuanya mengikut perlembagaan. Bukan main suka-suka main macam roti canai, hari ini depan besok belakang, tak ada. Sebab itu pada ketika itu mungkin ada salah faham di antara Tun Mahathir dengan Tan Sri Muhyiddin. Pada keesokan harinya, saya ingat saya pada pagi Isnin, Tun Mahathir meletakkan jawatan, pergi menghadap Agong untuk melepaskan jawatan dia, dan tidak sempat pada hari itu juga Tan Sri Muhyiddin sendiri pergi menjumpa dengan Tun Mahathir untuk menarik balik peletakan jawatan itu. Tetapi apa yang Tun Mahathir kata, saya dah bagi dah, saya tak mau lagi dah, sebab you betray me. Tan Sri Muhyiddin bukan nak mengkhianat Tun Mahathir. Dan Parti Pribumi Bersatu Malaysia ditubuhkan adalah hasil tangan Tan Sri Muhyiddin. Tun Mahathir sebagai advisory sahaja, sebagai penasihat. Ini ialah dalam perlembagaan, dan kita tahu apabila berlaku pertukaran kerajaan, Tan Sri Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri sehingga 17 bulan, 18 bulan macam tu. Dia desak juga daripada kaum sahabat kita yang lain tu yang tak puas hati untuk menjatuhkan beliau. Tak apalah, kerana berjiwa besar, beliau lepaskan jawatan dan bagi timbalan Perdana Menteri pada ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri untuk menjadi Perdana Menteri. Dah kita dah bagi, punyalah baik kita ni, Perikatan Nasional ni baik sangat. Kalau pergi mana-mana, tak apalah, bagi je lah, semua nak bagi. Bila dah bagi, apa yang kita dapat? Kita dipijak-pijaknya. Semua jawatan-jawatan, ketua-ketua kampung, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, apa sahaja jawatan, semua dirombak dan diberi pada UMNO. Kalau kita di wilayah ni, kita MPP, Majlis Perwakilan Penduduk, saya sebagai ahli bersatu dan ahli-ahli jawatankuasa tidak pernah dapat satu pun. Tapi syukurlah PAS ada juga dapat. Bersatu tak ada. Sebab UMNO tak suka bersatu. Dia kata kita pengkhianat. Siapa yang khianat siapa sekarang ni? Kita dah bagi dia jadi Perdana Menteri, lepas tu dia pula orang kata pijak kita. Dah lah pijak. Lepas tu dia tak nak pandang kita. Saya bersama dengan Badan Pimpinan Negeri bawa surat 2 kali untuk majukan, bagilah peluang sekurang-kurangnya dapat 1 atau 2 dalam subzone. Tak diendahkannya. Sebab apa? Sebab tak payahlah Rizal, kita dah nak dekat PRU, biarlah, habiskan je lah season ni. Itu jawapannya sebagai seorang menteri. Kita pergi menghadap dengan harapan supaya kita dapat sekurang-kurangnya 1 atau 2, cukuplah. At least kita dapat bantu adik-adik parti kita. Tapi tak apa, saya tak pernah kecil hati. Kita teruskan perjuangan kita. Apabila kita bergabung dengan PAS, kita lebih kuat. Sebab UMNO dulu dia tengok ya atau tak ya PAS dengan kita. Kita pun duk fikir, betul ke PAS dengan kita ni, macam mana cara ni. Tapi Alhamdulillah, bila Tuan Guru Abdul Hadi Awang berkata dia bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, so kita dah ada kekuatan. Dulu kalau kita pergi pasar malam, contoh saya lah, saya duduk di Sangkai, Taman Lewa, ada pasar malam, pasar minggu di Greenwood. Kita bersatu, orang kenal. Undi, jangan lupa undi Perikatan Nasional, undi apa nama ni, Perikatan Nasional, dulu macam ni je, bawah je jalan. Ini bawah. Sekarang bila Perikatan Nasional, kita jumpa kawan kita lagi, bro, jangan lupa undi. Macam ni kita bagi solid. Sebab apa? PAS bersama dengan kita, bersatu bersama dengan Perikatan Nasional. Kita jail, kita gabungkan dan kita menjadi sebuah parti yang dominan. InsyaAllah, percayalah, ini semua kerja Allah. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadi-jadilah. Tak ada benda yang mustahil dalam dunia ni kecuali mati. Itu je. Kalau sakit pun kita usaha untuk cari penawar. Betul? Sebab itulah saya yakin di Wangsa Maju ni peluang sangat cerah. Tetapi kita kena kerja kuat sikit. Kalau kita kerja hari ni 2 jam untuk parti, kita tinggal lagi 3 hari, kita tambah sikit
kita punya tenaga 3 atau 4 jam untuk batu parti. Selesai pada hari Sabtu dan kita dah boleh tengok kemenangan kita. Kita berdoa, kita solat hajat. Hanya Allah sahaja yang dapat mengubah hati manusia. Sebab kita dah berusaha. Saya rasa Kak Nuri calon kita pun dah habis berusaha. Saya duk pusing Wangsa Maju, habis billboard dah semua dah. Tak payahlah yang billboard besar tu. Itu kita tahulah dia macam tu. Yang ini kita ni tak ada duit. Bukanlah tak ada duit langsung, bohong lah. Duit ada, tapi tak banyak macam diorang. Tapi kita usaha juga. Saya tengok Kak Nuri berusaha, pasang juga billboard walaupun tak besar, tapi kita nampak muka dia. Ini calon kita. Pergi mana-mana bendera kita memang win lah saya rasa. Memang terbaik. Saya bersyukur kita punya tenaga armada, kita punya tenaga lelaki daripada PAS bekerja sama sehingga hari ini masih lagi ada taklimat dan penerangan mengenai pacar, ya Ustaz. Sampai hari ini kita masih lagi berusaha supaya kita mendapatkan kemenangan pada hari Sabtu ini. Percayalah, insya-Allah. Bagi tahu pada rakan-rakan, adik-adik, kakak-kakak, abang kita, pengundi-pengundi luar, balik ke kampung, balik ke Wangsa Maju. Bagi undi pada kita, bagi undi pada Kak Nuri kita supaya Kak Nuri kita menang pada PRU 15 hari ini. Boleh semua? Saya sangat merayu dan memohon sebab ada pengundi-pengundi luar yang telefon saya bagaimana nak urus. Itu tak usah cerita. Ini kalau cerita pengundi luar ni tak ada cerita lain. Semua nak duit, tapi tak apa, kita usahakan. Yang penting dia balik, dia pangkah Perikatan Nasional, dia pangkah calon kita Kak Nuri, supaya Kak Nuri kita menang dan kita boleh dapat sekurang-kurangnya sedikit kelebihan sebab daripada parti kita sendiri. Betul? Kita tak mau lagi seperti yang lepas, seperti zaman PH, zaman daripada mantan ahli parlimen kita, saya semua nak kenal. Dia pun dah tak ada, dia pun dah lari. Sekarang ni dihantar lagi calon daripada luar. Ini bukan kita mau, kita calon sendiri, lokal tau. Kak Nuri kita ni lokal. Siapa cakap Kak Nuri orang luar? Saya duk cakap, orang cakap Kak Nuri orang luar. Siapa cakap? Sebab orang tak pernah selidik. Kak Nuri ni menetap di Taman Melewah, setaman dengan saya. Saya tahu dia menetap lama 30 lebih, ya Kak Nuri? 30 lebih tahun di Taman Melewah, iaitu daerah Cangkat, iaitu dalam kawasan PDM Wangsa Maju. Kalau kata calon luar, iyalah, iaitu sahabat kita daripada sana tu, daripada Setiap Wangsa ke, tak ingat, daripada Setiap Wangsa masuk Wangsa Maju nak lawan kita. Kita anak tempatan, kita dahulukan anak tempatan. Ini calon yang paling sesuai. Kita angkat, kita bagi peluang, kita tengok macam mana Kak Nuri mentadbir, menjaga kita. Sama juga dengan kawan-kawan kita yang Barisan Nasional, yang UMNO, yang berjumpa dengan saya, tak jumpa apa, ataupun dalam live hari ini. Wangsa Maju, kalau you tak nak tolong you punya bos, you pangkah kita Perikatan Nasional, insya-Allah Kak Nuri akan jaga UMNO juga. Itu janji, insya-Allah. Sebab kita sama saja. Kita sama, kita umat Islam. Tak ada beza, kita tetap sama. Parti ini ialah kepartian. Falsafah berbeza, manifesto berbeza, tetapi matlamat sama. Apabila nak berkuasa, nak tunjuk sesuatu. Tapi kita ni, parti kita bersih. Kita tak ada liability, kita stabil. Yang sana tu stabil, makmur. Saya pun tak faham, dah lupa dah. Makmur, stabil, suka hati dia lah. Yang satu lagi tu lagi saya pening lah. Ini ada. Tengok dah dapat surat lah, surat cerita. Panjang sangat dia kata. Tapi tak apa. Sebab takut macam main lebat dia. Dia marah kan dia. Tapi saya harapkan bagi tahu kepada saudara-saudara sendiri, sahabat-sahabat handai, adik-adik-beradik kita yang pertama kali mengundi, undilah Perikatan Nasional. Saya merayu pada kali ini PRU 15, biarlah Kak Nuri kita calon P116 Parlimen Wangsa Maju diangkat menjadi wakil rakyat Parlimen Wangsa Maju. Boleh?
Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Takbir Allah. Takbir Allah. Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, begitu bersemangat penerangan ceramah daripada saudara Muhammad Rizal, dan sangat relevan dengan kampung kita. Itu janji yang beliau buat tadi tu bukan janji main-main tu, bukan janji macam parti yang bendera merah tu selalu menipu. Jadi saya nak tambah sikit, Kerajaan Terengganu telah melaksanakan 20 manifesto dia yang pilihan raya yang lepas dah selesai. Itulah janji kita sebagai Perikatan Nasional, dan PAS kita berjanji kita akan tunaikan. Kita akan berusaha menunaikan. Kalau ada halang-halangan tu, itu lagi cerita, tapi kita berusaha. Macam Kerajaan Terengganu, dia buat 20 janji manifesto yang pilihan raya lepas, dia telah berjaya menunaikan keseluruhan. Jadi begitu juga Perikatan Nasional, insya-Allah apa-apa yang mereka cakap, calon-calon kita cakap, insya-Allah kita akan tunaikan kalau kita menang. Jadi saya teruskan program kita dengan menjemput Haji Muhammad Noor daripada As-Sabiqun Malaysia. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Terima kasih Yang Besar Saudara Zainal Abidin selaku acara majlis pada malam ini yang kita raikan Ustazah Nuridah Muhammad Saleh, calon nombor 5 dalam kertas undi Parlimen Wangsa Maju, yang insya-Allah kita akan nobatkan sebagai ahli parlimen pada 19 hari bulan malam, insya-Allah. Amin. Yang dikasihi ananda saya Ustaz Abdul Rani Muhammad Daud, yang di-Pertua PAS Kawasan Wangsa Maju, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa PAS kawasan, ananda Muhammad Reza Muhammad Kamil Ghazali, Pengurusi Bersatu bahagian Wangsa Maju, dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa bahagian, penduduk-penduduk Kampung Setia Jaya. Seterusnya ada sahabat saya di depan ni, Tuan Haji Muhammad Fauzi Ahmad, Pengarah Pilihan Raya PAS Wangsa Maju. Seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama
dalam majlis ceramah bagi kita membantu Ustazah Nuridah untuk insya-Allah menjadi wakil rakyat tuan-tuan selepas hari mengundi 19 hari bulan nanti insya-Allah. Terlebih dahulu saya nak mohon maaf kepada tuan-tuan kerana terpaksa datang dalam majlis sewaktu hujan. Dan hujan nampaknya makin lebat. Ini semua salah Ismail Sabri. Salah kerajaan UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ismail Sabri. Kementerian Alam Sekitar dan Air dah bagi tahu. Bagi bulan November sehingga awal Mac, negara akan berlaku monsun timur laut yang menyebabkan kemungkinan berlaku banjir dan turunnya hujan sepanjang bulan-bulan tersebut. Dan terbukti malam ni hujan. Saya nampak makin lebat ni. Jadi mungkin bantu saya jangan cakap panjang-panjang. Kita nak bagi Ustazah lepas ni. Bimbang hujan makin lebat. Salah UMNO Barisan Nasional ni. Tak dengar nasihat. Menteri-menteri kita daripada PAS dan Bersatu mengajak tuanku menyembah takzim, mengutus surat memaklumkan bahawa rakyat akan menghadapi masalah sekiranya pilihan raya diadakan pada bulan November kerana telah didapati daripada kajian bahawa akan berlaku monsun dan hujan lebat berlaku. Dan memang terbukti setengah-setengah negeri sedang banjir sekarang ni. Kita di Kuala Lumpur pun berkurang banjir kilat. Hari apa ya, hari sehari ataupun hari penanam calon berlaku kematian di Kuala Lumpur kerana pokok tumbang akibat hujan lebat dan juga ribut di Taman Maluri. Ini kerana bekas Perdana Menteri kita daripada UMNO Barisan Nasional tidak memahami penderitaan rakyat sekiranya berlaku pilihan raya di waktu hujan, kerana kepada mereka yang penting mereka dapat kuasa. Yang penting mereka dapat memerintah negara kerana mereka terpesona dengan keputusan pilihan raya di negeri Melaka dan negeri Johor. Jadi kita tak boleh harap dah kepada UMNO Barisan Nasional ni. Jadi malam ni kita tak nak sentuh UMNO Barisan Nasional lagi dah, kan tadi dah sentuh. YDP tadi sebut bahawa pilihan raya kita pada kali ini penting kerana kita nak membentuk kerajaan. Betul tak tuan-tuan? Kita nak memimpin kerajaan. Tetapi lebih penting, selepas bentuk kerajaan, siapa nak jadi Perdana Menteri? Betul tak? Semua kerajaan mesti ada Perdana Menteri. Berdasarkan kajian mutakhir, dua gabungan bersaing untuk menjadi pilihan rakyat menjadi Perdana Menteri, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional dengan Kerajaan Harapan. Siapa calon Perdana Menteri dua-dua gabungan ini? Kita tahu daripada Perikatan Nasional adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Daripada Harapan Anwar Ibrahim. Dua-dua ni ada kesamaan tuan-tuan. Kesamaan ni yang pertama, pernah menjadi timbalan Perdana Menteri. Anwar Ibrahim pernah menjadi timbalan Perdana Menteri sewaktu kerajaan di bawah kepimpinan Tun Mahathir Mohamad. Dan itu belum Tun tau. Belum ya? Datuk Seri. Manakala Tan Sri Muhyiddin menjadi timbalan Perdana Menteri sewaktu Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri. Yang kedua, kesamaan mereka ni, dua orang ni, masing-masing dipecat daripada menjadi timbalan Perdana Menteri. Tuan-tuan tahu kenapa Anwar dipecat? Sebab
Sebab apa Anwar dipecat daripada Timbalan Perdana Menteri? Ya, itu tuan-tuan kata, bukan saya. Dan memang dibukti, disabit oleh mahkamah salah moral. Dipenjara oleh mahkamah. Dipenjara Sulai Buloh. Tan Sri Muhyiddin juga dipecat. Apa sebab Muhyiddin dipecat? Kerana melaporkan salah laku dalam Kerajaan Barisan Nasional (UNDP). Betul tak pendapat Tan Sri Muhyiddin? Betul. Yang tadi masuk penjara kerana memang sabit kesalahan. Yang ni pun sama. Datuk Seri Najib masuk penjara kerana salah rasuah dalam Wan NDP. Dan inilah lebihnya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Walaupun dipecat kerana menyatakan kebenaran walaupun pahit. Kulih hak walau kana murra. Katalah yang hak itu walaupun pahit. Memang pahit dipecat jadi Perdana Menteri. Tapi demi untuk menyatakan kebenaran, maka Tan Sri Muhyiddin dipecat. Nah, yang ni tak sama. Maknanya seorang, dua tadi samalah. Sama jadi timbalan, pernah jadi timbalan Perdana Menteri, pernah dipecat. Tapi sebab-sebab dipecat tu berbeza, tuan-tuan. Jadi di sini pun kita tahu yang mana nak pilih. Siapa nak pilih sekarang ni? Tan Sri Muhyiddin lah. 1-0. Yang kedua, berapa tahun Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri, yang juga Menteri Keuangan di zaman Tun Mahathir Mohamad? Daripada tahun 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. 7 tahun. Apa yang Menteri Keuangan buat kepada Kerajaan Negeri Kelantan? Tuan-tuan ingat tak? Sewaktu Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri, Kelantan tak ada royalti waktu tu. Mengikut perlembagaan dalam negara kita, oleh kerana rakyat dalam negeri, dalam Malaysia ini membayar cukai, maka Kerajaan Persekutuan wajib membayar per kapita kepada semua rakyat dalam negeri-negeri tersebut, termasuklah negeri Kelantan. Dan per kapita ini mesti dibayar pada bulan Januari dan bulan 6. Jadi 2 kali setahun. Apa yang berlaku, tuan-tuan, masa Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri? Dia dera rakyat negeri Kelantan. Wang yang sepatutnya dibayar awal tahun dan pertengahan tahun, dua-dua tu dibayar bulan Disember. Jahat tak jahat, tuan-tuan? Jahat. Kita kata dia jahat, tapi memang dia jahat. Itu sama-sama Islam tu. Macam mana seorang menteri yang beragama Islam boleh mendera rakyat di sebuah negeri yang juga beragama Islam semata-mata kerana berlainan ideologi? Kita boleh yakin kalau dia jadi Perdana Menteri, dia tak bersaling pada kita ni, orang di Setiap Jaya ni. Tak mustahil, tuan-tuan. Dia boleh buat. Kerana pernah sejarah telah membuktikan. Kalau kuasa ada di tangan Menteri Keuangan pada waktu itu, menurut disburskan pembantu per kapita ni kepada negeri-negeri. Sebaliknya, Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu menjadi timbalan Perdana Menteri, beliau juga menjawat jawatan sebagai Menteri Pelajaran dan Pengajian Tinggi 1 pada waktu itu. Saya tak dengar pula ada penderaan kepada rakyat negeri Kelantan. Tak adalah pula dengar ada pelajar-pelajar
daripada Negeri Kelantan tak boleh masuk universiti kerana disekat oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Tak ada. Tuan-tuan ada dengar? Tak ada. Tak ada kita dengar rekod bahawa Kementerian Pelajaran dan Pengajian Tinggi mengadakan sekatan kepada negeri yang dipimpin oleh pembangkang selain daripada Barisan Nasional untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat pengajian tinggi. Tak. Dah berapa kosong? 2-0. Cukup lah kot. Nanti Ustaz Kuliah tak ada masa. Hujan bertambah lebat. Ya? Nah, kita pun tak nak duit macam Timbalan berhenti duit Kelantan. Tak boleh duit tuan-tuan. Kita balik juga rumah. Besok hari kerja kan? Besok kerja. Hari Jumaat lagi malam esok Besok lagi? Khamis. Ingatlah Jumaat dah. Cepat dah suruh kundi ni lah. Okey tuan-tuan, tadi ananda saya Saudara Muhammad Fadil menyebut tentang Muhammad Rizal menyebut tentang manifesto Ikatan Nasional. Jadi saya tak payah sebut lah. Tadi dah disebut. Ustaz pun ada sebut sikit. Saya nak sebut apa yang Pakatan Harapan buat. Sekarang ni nama dia Harapan kan. Pada pilihan raya umum ke-14 mereka keluarkan manifesto PRU ke-14 yang menjanjikan bulan bintang. Saya tak nak sebutlah janji itu. Kalau tuan-tuan pun boleh tengok di YouTube banyak. Ada janji calon Perdana Menteri ni kata menang hari ini. Turun. Saya tak payah cakap, tuan-tuan tahu dah. Nah. Kali ni janji apa tu? Kau ni jadi Perdana Menteri. Potong gaji. Potong gaji Perdana Menteri, tuan-tuan percaya? Tak boleh percaya. Tuan-tuan ingat, waktu dia jadi ketua pembangkang, dia kata dia tak nak terima allowance ketua pembangkang. Betul tak? Betul. Lepas tu dia kata pula, saya akan salurkan duit tersebut kepada rakyat. Apa mana? Apa mana perkataan tu? Mesti ambil dulu. Memang cakap bohong. Macam mana dia nak salurkan duit tu kepada rakyat kalau dia tak ambil dulu duit tu? Kan bohong tu. Mesti ambil dulu. Yang ni pun jangan percayalah. Kemudian kata manifesto bukan kitab suci pula. Boleh diubah. Untuk pilihan raya umum ke-15 tak berani buat manifesto. Takut orang kata manifesto bukan kitab suci. Dia sekarang disebut apa? Tawaran harapan. Dia tukar. Orang tahu tukar pun. Ini tembelang semua. Saya tak nak sebut banyak oleh kerana masa kita pendek. Kesian Ustazah nanti. Tuan-tuan tengok dalam manifesto dia ada dalam berapa 38 ke 39 perkara. Ada dalam perkara ke 36 yang ada kena-mengena dengan kita penduduk di Kuala Lumpur. Saya nak baca ni supaya jangan dikata saya salah. Saya salah petik. Nanti dia samang saya. Dia kata dia tak tahu apa. Tiba-tiba siap-siap sambil ku sebut. Okey, dia punya tajuk berusaha ke arah demokrasi berperwakilan di DBKL. Tuan-tuan baca. Tuan-tuan tengok. Ini ada kemuna kita di Kuala Lumpur ni. Kerajaan Harapan akan bekerja keras untuk memperkasakan demokrasi dan keterusan di DBKL melalui kaedah yang sistematik. Apa makna ni tuan-tuan? Pilihan raya. Pilihan raya. Harapan akan mengadakan pilihan raya di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Apa nak jadi Dewan Bandaraya kalau buat pilihan raya? Habis sini tu. Ini kampung Sejaya ni belum tentu ada lagi. Kalau mereka duduk ni, pilihan raya. Tuan-tuan tahu ini cita-cita siapa ni? Tuan-tuan pun tahu. Betul lah seperti yang kata YDP tadi,
bahawa walaupun harapan itu ada PKR, ada amanah ni pun saya tak apa nak sebut lah, kuali saya sebut, dan juga DAP, tapi sebenarnya sugar daddy ni adalah inilah cita-cita DAP sejak dulu. Mereka tak pernah buang cita-cita ini untuk mengadakan pengundi pilihan raya di badan kuasa tempatan, terutama di bandar-bandar besar. Ini cita-cita mereka. Sebagai suatu selingan, kita pernah bersama dengan DAP ini. Ini sejarah, kita tak ingatkan. Dan saya pada waktu itu menjadi Pesuruhjaya PAS Surah Persekutuan, calon juga kepada Parlimen Titi Wangsa. Kita bermesyuarat untuk mengeluarkan manifesto bersama. Dalam tu ada PKR, ada DAP, ada PAS. DAP mengeluarkan cadangan untuk memasukkan dalam manifesto ulah persekutuan untuk mengadakan pilihan raya di BKL. Tapi saya menentang selaku Pesuruhjaya PAS. Dan akhirnya kita tak ada keluar manifesto untuk ulah persekutuan, untuk gabungan parti pada waktu itu. Jadi ini menunjukkan cita-cita mereka tak pernah padam. Samalah seperti mana yang disebut oleh Wadi Pijagat tadi, mereka tak pernah padam untuk memastikan ideologi komunis terus bertapak dalam negara kita. Baru-baru ini, pengurusi DAP Pulau Pinang, pengurusi DAP Perak mengeluarkan lagi kenyataan. Dia kata sekiranya Perikatan Nasional diberi peluang menjadi kerajaan selepas pilihan raya umum ke-15, maka Malaysia akan menjadi negara Afghanistan. Ini bukan kali pertama Ngah Komeng buat kenyataan ni. 2019 dia pernah keluar kenyataan. Tadi dia keluar lagi. Tuan-tuan percaya ke? Dia kata, kenapa dia kata begitu? Kerana ada PAS dalam tu. PAS Perintah Negeri Kelantan sejak daripada tahun 90. Berapa tahun tu? 32 tahun. Ada jadi Afghanistan. Malah patung Buddha tu yang panjang sekali ada dekat Kelantan. Jadi inilah bahayanya kerajaan yang nak dibentuk oleh harapan ni. Kalau kita beri madah, jadi kita tak saya dah patut yang lain. Jadi kita tak ada pilihan lain. Untuk 19 hari bulan, tuan-tuan kena keluar mengundi. Bila keluar mengundi, pastikan calon nombor 5, calon Perikatan Nasional. Akhirnya saya nak pantun. Pantun ni saya kena baca, tak ingat, tak apa lagi. Baru buat tadi. Dalam bumi penuh guli, makan sirih tepi sawah. Hari mengundi 3 hari lagi. Jangan pilih parti rasuah. Tuan tahu kan parti mana? Tahu. Makan sirih tepi sawah sambil mengail ikan puyuh. Jangan pilih parti rasuah. Jangan pangkah parti penipu. Tuan tahu siapa parti penipu? Tahu. Yang kata bukan kitab suci saja. Okey, yang terakhir. Sambil mengail ikan puyuh, bawa balik, naik basikal. Jangan pangkah parti rasuah, parti penipu. Kita undi Perikatan Nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah semangatnya Asabikun, orang lama bukan orang tua, orang lama. Oleh kerana beliau telah lama berjuang, jadi semangatnya makin meningkat. Mungkin itulah yang berlaku sekarang insya-Allah. Jadi kita sekarang sampai masa yang kita tunggu-tunggu, kita nak mendengar penerangan daripada calon kita
sendiri calon PAS P116 Wangsa Maju, Ustazah Nurida Muhammad Saleh. Silakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Majlis, yang dikasihi Tuan Haji Muhammad Nur, bekas Pesuruhjaya, PAS Wilayah Persekutuan, yang sekarang ni sebagai setiausaha As-Sabiqun. Terima kasih datang. Yang tak beli. Yang dikasihi Setiausaha Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan, Cik Rizal, yang juga merupakan Ketua Bersatu Wangsa Maju, yang dikasihi Ustaz Ramin, YDP PAS Kawasan Wangsa Maju, berserta dengan seluruh ahli jawatankuasa yang bersama-sama dan seluruh pimpinan di semua peringkat, puan-puan, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Banyak dah ya kita dengar penerangan-penerangan kenapa rakyat Malaysia, khususnya di P116 Wangsa Maju, perlu memberi mandat kepimpinan ataupun memberi undi pada 19 hari bulan 11 ini, insya-Allah. Perikatan Nasional walaupun merupakan parti yang baru masuk PRU yang ke-15 ini, tetapi sebagaimana yang kita ketahui bahawa gabungan Perikatan Nasional ini adalah terdiri daripada parti-parti ya, yang telah pun bergiat lama di negara kita, khususnya Parti Islam Se-Malaysia PAS. Dan Parti Islam Se-Malaysia PAS sendiri telah pun teruji ya, dengan amanah pemerintahan yang telah pun diberikan peluang ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mandat rakyat, khususnya di negeri Kelantan. Sebagaimana yang kita ketahui, telah pun diperintah oleh PAS lebih 30 tahun, dan alhamdulillah ternyata negeri Kelantan zero rasuah. Ini bukan suatu perkara yang mudah. Betul ataupun tidak? Betul kan? Bukan senang. Kepimpinan negeri ataupun negara, khususnya di Malaysia ni, tidak dibabitkan dengan isu rasuah. Tapi inilah komitmen yang telah dapat ditunjukkan oleh Parti Islam Se-Malaysia PAS, alhamdulillah. Dan kita juga bersama-sama
dengan parti bersatu gerakan di Semenanjung ini. Dan alhamdulillah, ya, tiada di kalangan kepimpinan Perikatan Nasional ini yang dibabitkan dengan isu rasuah. Maka itulah di antara yang kita tawarkan kepada rakyat, ya, bahawa Perikatan Nasional adalah merupakan parti yang prihatin, bersih dan stabil. Bersih daripada perkara-perkara buruk seperti rasuah, ya, dan sebagainya. Dan hal ini insya-Allah ia akan dapat membina negara Malaysia yang stabil, insya-Allah. Prihatin, memang Perikatan Nasional prihatin. Seluruh rakyat Malaysia telah pun dapat merasai keprihatinan Perikatan Nasional. Walaupun Perikatan Nasional naik memerintah negara kita tanpa apa-apa manifesto, ya, yang paling mudah biasa tadi pun kat sebut yang sama, ya, iaitu Perikatan Nasional, seluruh rakyat Malaysia, ya, telah pun mendapat vaksin, ya, percuma. Masya Allah. Semua tu bukan sikit-sikit orang, ya, daripada orang-orang dewasa sehinggalah kepada kanak-kanak juga, ya, terlibat dengan vaksin percuma. Masya Allah, bukan suatu perkara yang mudah. Jutaan wang dikeluarkan, ya, dengan di bawah kepimpinan Tan Sri Mahyudin. Masya Allah, betapa prihatinnya, ya. Kalau sebelumnya kita dengar Pakatan Harapan yang memimpin asyik sebut kerajaan tak ada duit saja. Kerajaan tak ada duit. Ramailah pekerja-pekerja yang dibuang, ya. Kemudian kerajaan Pakatan Harapan sendiri tidak segan silu, ya, membuat kutipan dengan tabung harapannya. Tapi tabung dia betul-betul harapan saja, kan, tak turun kepada masyarakat. Sebab tabungnya pergi mana? Tabung dia hilang. Ya. Dan manifesto sebagaimana yang disebutkan oleh penceramah kita tadi, tinggal harapan sajalah. Oleh itu, ya, harap sangat kita kena berusaha bersama-sama, ya, memberi penjelasan, beritahu kepada pengundi-pengundi. Hanya tinggal 2 hari ini saja lagi, Masya Allah. Macam-macam cara yang boleh kita buat, selain daripada kita bertemu seorang-seorang kalau dapat di kedai-kedai makan, ya, warung-warung dan sebagainya. Kita juga berusaha untuk menghantar video-video atau, ya, WhatsApp, melalui WhatsApp kepada para pengundi, ya. Dan kita ajak ramai-ramai untuk memberikan sokongan padu kepada Perikatan Nasional. Sebagaimana yang Cik Nizal katakan tadi, ya, masalah di Wangsa Maju ini sendiri memanglah setakat yang Kak Lee tengok, dan kita pun dah lama berada di bumi Wangsa Maju ni ataupun di Kuala Lumpur ni sendiri. Masalah, ya, tentang perumahan tadi memang menyedihkan, ya, bila kita pergi selalu mengantar, ya, sumbangan-sumbangan kepada mereka yang memerlukan sumbangan. Kita masuk rumah ke flat-flat misalnya, memang kita tidak senang, ya, dengan keadaan yang ada. Sebagaimana yang disebut, ada lagi sebenarnya rumah flat yang masih mempunyai hanya 1 bilik. Sebagaimana yang Kak diterangkan semalam pun, ya, di ceramah di Taman Melati, ya, sebelah petangnya bertemu dengan penduduk yang meminta supaya perkara ini dibawa, insya-Allah jika diberikan mandat, ya, dibawa ke peringkat Dewan Rakyat. Perlu dia buat sesuatu, ya, kepada perumahan-perumahan yang tidak kondusif, ya, kepada rakyat. Kenapa? Ya, kerana hasil daripada rumah yang seperti itu sebenarnya menjadikan masalah sosial,
berpanjangan di kawasan-kawasan setempat. Ini suatu perkara yang amat malang. Dan tentulah kalau kita nak fikir agaknya, siapakah yang telah membina rumah-rumah yang tidak kondusif ini kepada rakyat Malaysia? Siapa agaknya? Jadi itu antara bukti yang mudah bahawa tak boleh lagi beri mandat kepada BN. Kita B kan N je. BND kan je. Tamatkan je. Bagi peluang kepada Perikatan Nasional sebuah parti yang baru tapi dengan gabungan parti-parti yang telah pun lama berada di negara kita. Dan insya-Allah parti yang bersih, yang bertenaga untuk membangunkan kehidupan rakyat Malaysia yang cemerlang, insya-Allah. Dan begitu juga ketika beberapa kali Kak Dwi masuklah ke kampung ni. Betul tak Kak Dwi? Dah masuk beberapa kali kita memberikan bantuan, sumbangan Jadi ramai yang meluahkan perasaan tentang kedudukan rumah-rumah mereka ni sebenarnya seolah-olah tidak tetap keadaannya. Bila-bila masalah kalau projek oleh TAR College itu dilaksanakan, mereka ni seolah-olah sebenarnya menumpang saja penduduk-penduduk di sini. Amat malang kerana kalau dalam Islam saya kita lihat, jika sesuatu tanah itu telah pun dibangunkan puluhan tahun, jadi sepatutnya ia menjadi hak kepada mereka yang membangunkan tanah tersebut. Tetapi ini tidak berlaku. Inilah kalau kepimpinan hanya memikirkan keuntungan, tidak prihatin kepada kehidupan masyarakat. Baru-baru ni kita pergi juga ke kampung Cubadak. Ada pergi juga. Mereka mengatakan kami ni tidak menolak pembangunan. Bersedia sebenarnya kalau pihak mana-manalah untuk memajukan tanah tersebut. Tetapi yang kita tidak setuju ialah apabila pemaju-pemaju halau macam tu saja, sedangkan mereka telah pun berada dah puluhan tahun di sana. Amat menyedihkan hal ini. Seolah kita ni merempat di bumi sendiri. Betul tak? Ini tidak sepatutnya berlaku. Dan marilah nanti kita sama-sama, insya-Allah, jika diberi mandat khususnya di P116 di Wangsa Maju, dan insya-Allah juga diberi mandat di peringkat kerajaan pusat kepada Perikatan Nasional, insya-Allah perkara ini perlulah diusahakan dengan bersungguh-sungguh agar harapan rakyat yang dah lama tersimpan dalam hati sanubari untuk melihat kediaman yang diiktiraf oleh pihak kerajaan itu akan menjadi kenyataan, insya-Allah. Jadi oleh itu kita harap kita berusaha bukan sekadar di PP16 P116 Wangsa Maju saja, tapi kita kena berdoa dan memberitahu kepada mereka yang mengundi di mana saja di negara kita ini agar memberi mandat kepada Perikatan Nasional. Sebab kalau satu tempat je sukar, dia kena pegang kepimpinan negara Malaysia ini. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tan Sri Mahyudin, insya-Allah bahawa Perikatan Nasional berazam untuk memimpin negara ini dengan sebaik-baik, dengan tawaran-tawaran yang disediakan, masya-Allah, bukanlah suatu tawaran yang orang kata menjanjikan bulan dan bintang, tetapi ia adalah merupakan tawaran-tawaran yang sebanyak 234 tawaran. Adalah merupakan tawaran yang boleh dilaksanakan
Jadi amatlah malang ya jika rakyat na'udzubillah min dzalik menolak kepimpinan Perikatan Nasional. Marilah bersama-sama dalam beberapa hari saja lagi terus berdoa kepada Allah, dan kita kena mengempenlah kepada rakyat macam-macam cara. Sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, jangan lepaskan peluang ini. Banyak kan tawaran-tawaran yang disediakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Antaranya ni nak cerita tak berapa nak ingat nak apanya antaranya ialah untuk wanita. Untuk wanita seronok dengarkan, dana nita wanita bangkit berniaga, masya-Allah, akan diberikan kepada wanita-wanita yang baru nak memulakan perniagaan, diberi pinjaman tanpa faedah sehingga RM20,000 Malaysia. Masya Allah, mudah-mudahan akan dapat dinikmati oleh wanita yang mahu memulakan perniagaan dengan mandat yang akan diberi oleh rakyat, insya-Allah, pada 19 November nanti, insya-Allah. Kemudian begitu juga dengan sistem sokongan juga bagi wanita bekerja, dengan peruntukan khas penjagaan ibu bapa dan juga pusat ataupun taska penjagaan anak-anak di tempat kerja. Kita tahu kaum wanita ni lah, orang perempuan ni sebenarnya ramai yang masuk ke universiti belajar sehingga peringkat universiti, tetapi bila tiba waktu kerja, kita tengok ramai dah yang tak bekerja. Antara sebabnya, walaupun pekerjaan itu diperlukan oleh keluarga tersebut nak membantu ekonomi keluarga, tetapi banyak halangan. Antaranya itulah masalah penjagaan ibu bapa. Kadang-kadang terpaksa nak jaga ibu bapa, tak ada orang yang boleh membantu nak gajikan orang, tak ada dana, kemudian penjagaan anak-anak, jadi ini ditawarkan oleh Perikatan Nasional, insya-Allah. Kemudian diseronok juga kepada ibu yang baru melahirkan anak, bapa atau suaminya akan diberikan cuti sehingga selama 14 hari. Lama ke tidak tu? Alhamdulillah kan. Setakat ni berapa hari? 5 hari. 5 hari. Hakim semangat tu, hakim kena kahwin cepat. Okey, dapat 14 hari. Memanglah ibu-ibu yang baru bersalin memang sangat-sangat memerlukan moral support daripada, khususnya daripada suami dia, kan? Jadi suami diberikan kesempatan 14 hari untuk berkhidmat, membantu isteri yang baru bersalin. Tengok betapa prihatinnya Perikatan Nasional, betul tak? Jadi kita kena peluang ni banyak. Tadi saudara Rizal pun sebut 1 juta peluang pekerjaan, kan? Bukan sikit tu, 1 juta. 1 juta peluang pekerjaan, Masya Allah. Ada lagi yang nak kahwin pun dia beri dana. Hakim ingat semua. Beri dana pada yang baru nak kahwin lah, yang baru pertama kali nak kahwin lah, kan? Yang nak repeat kahwin tu, yang tu tak ada. Jadi dia nak bantu ni anak muda membina rumah tangga. Masya Allah, ini bukan suatu perkara yang tak boleh buat, betul tak? Sekarang ni pun memang ada dibuat, khususnya di negeri-negeri seperti kalau Parti Islam Malaysia PAS ni pun setengah-setengah kawasan tu memang dah buat pun kahwin beramai-ramai. Tapi sekarang ni Perikatan Nasional nak offer kepada semua orang muda lah, khususnya yang nak memulakan hidup baru. Best sangat, kan? Kalau baca tu macam-macam lah yang nak dilakukan oleh Perikatan Nasional. Banyak, 234. Kalau pada wanita lagi lah, terutama kepimpinan wanita, tentu gembira. Antaranya apa? Usaha yang agresif untuk memastikan sekurang-kurangnya
30% penyertaan wanita dalam jawatan utama di sektor awam dan swasta menjelang 2025. Masya Allah. Kepada kepimpinan wanita yang mahu memperkasakan suara wanita di negara kita ini, apatah lagi pengundi-pengundi di negara kita ini sebenarnya lebih sikit wanita daripada pengundi lelaki. Sedar tak tuan-puan hari ini? Tahu kan? Pengundi wanita ramai jadi nak minta lah kota hingga 30% pada jawatan-jawatan yang memberi yang besar di sektor awam dan juga swasta. Ini peluang khususnya kepada wanita muda yang begitu berketerampilan, insya-Allah akan dapat diperkasakan, insya-Allah. Banyak lagi ni sebenarnya. Kalau nak cakap kan dia bawa file je bila malam nak ceramah kan. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh merujuk dalam internet kan. Dibuat ditulis, dimaklumkan tentang tawaran yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional. Oleh itu masa yang ada 2 hari 3 hari je lagi, 2 hari 3 hari je. 2 hari lagi, Masya Allah berdebar juga calon ni sebenarnya. Walaupun dah berapa kali jadi calon, kali ni lain macam pula dah. Wallahualam jadi kami merayulah kepada semua. Tak nak cakap panjang lah, panjang dah pun 11.30 nak dekat 9.30. Dan mungkin depannya ada lagi lah urusan yang perlu kita laksanakan Jadi kami merayulah kepada semua khususnya pengundi-pengundi P116 untuk memberi undi kepada calon nombor 5. Nombor 5 dalam kertas undi nanti kami duduk nombor 5. Nama Ustazah Nurhidang jadi bagilah peluang dan doa bersama-sama, insya-Allah Perikatan Nasional di seluruh Malaysia akan berjaya dengan cemerlang untuk kita bersama-sama menguruskan, mentadbir urus negara kita agar sejahtera dan cemerlang, insya-Allah. Rasanya pada itu saja. Terima kasih kepada semua penceramah-penceramah yang memberikan sokongan dan juga kepada tuan-puan yang dikasih sian. Teruskan kerja kita, buatlah solat hajat masa yang ada. Janganlah negara kita ini, kepimpinan negara kita ini jatuh kepada orang kepimpinan yang tidak bertanggungjawab, yang akan menghancurkan survival kehidupan generasi kita akan datang. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.